Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan kenyataan DSET akan menyaman Sanusi dengan nilai yang paling tinggi pernah ada di Malaysia, yaitu berjumlah 1 bilion ringgit. Kalau ini benar-benar berlaku dan kalaulah Sanusi kalah dalam kes saman itu dan DSET menang saman 1 bilion itu, saya rasa tiada satu pun ahli politik di Malaysia ini yang mampu membayar saman 1 bilion. Tapi ada netizen yang kata mereka setuju DSET menyaman Sanusi 1 bilion karena kata mereka untuk memberikan pengajaran yang paling tuntas kepada Sanusi dan ahli-ahli parlimen politik yang ada di Malaysia supaya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Ini karena sudah terlalu banyak kali Sanusi mengeluarkan kenyataan yang dipikirkan oleh netizen, cakap dulu baru sedar baru minta maaf. Itulah yang sering kali berlaku terhadap Sanusi, kata mereka. Dan lebih memeritkan untuk Sanusi kalau dia kalah dan tidak mampu bayar saman itu, beliau boleh diisytiharkan muflis, bankrupt. Apabila beliau diisytiharkan muflis dan bankrupt, secara otomatiknya Sanusi akan kehilangan kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah. Apabila Sanusi kehilangan kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, bermaksud Sanusi juga terpaksa meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah kerana beliau otomatik telah terlucut sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Jadi, semua itu akan boleh berlaku kerana rentetan dan susulan daripada kejadian malang untuk Sanusi ini, yaitu akan disaman 1 bilion. Jadikah DSET mahu menyaman Datuk Seri Sanusi dengan jumlah yang luar biasa itu? Namun yang menggemparkan kita ialah ini komen balas Sanusi apabila DSET Group menyaman Sanusi dengan 1 bilion ringgit. Seperti yang telah dijangka, telah diramal oleh netizen, pasti Sanusi akan putar semula isu dan dia akan pertahankan diri. Selepas disaman oleh DSET Group, selepas DSET mahu menyaman Sanusi dengan nilai 1 bilion, ini pula jawapan Sanusi. Kata Sanusi, kenyataan tidak tertuju kepada DSET Group. Itulah yang berlaku. Selepas ada orang yang mau ambil tindakan, Sanusi pasti akan tampil dan akan menyatakan apa sebenarnya konteks yang beliau nyatakan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menegaskan kenyataannya mengenai jangan ada skema mahu mengambil alih Kedah Darul Aman KDAFC tidak ditujukan kepada syarikat atau individu tertentu. Sebaliknya, ia adalah bersifat umum. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA itu berkata, ini kerana terdapat banyak usaha daripada pelbagai pihak mahu mengambil alih KDAFC sebelum ini. Namun semuanya hanya tipu semata-mata. Berikutan itu, beliau selaku pihak bertanggungjawab tidak mahu perkara sama berulang. Saya kata, apakah dia? Saya pun tak tahu. Saya tak sebut nama dia, tak sebut nama syarikat dia. Saya pun tak sebut siapa-siapa, kata Sanusi. Saya cuma sebut siapa nak ambil alih KDAFC jangan jadi skamer menipu. Siapa makan cili dia rasa pedas, takut dia yang gigit cili. Kerana sebelum ini sudah ada banyak cubaan dan usaha untuk mengambil alih tapi scam. Kita harap pengalaman itu tak berulang, katanya. Sanusi ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah dan Pelancaran Lot Desa Sejahtera Daerah Padang Terap di Kampung Pirik di sini hari ini. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengerusi eksekutif DSET Group Sdn Berhad Datuk Seri Azizul Tandik yang sebelum ini bercadang mengambil alih KDAFC namun kemudian memfailkan saman sebanyak 1 bilion terhadap Sanusi. Saman itu mahu dikemukakan berikutan kenyataan Sanusi yang menolak skema mengambil alih KDAFC.
Sanusi berkata sehingga kini pihaknya belum menerima surat tuntutan LOD daripada syarikat berkenan. Katanya, saman sebanyak itu akan menjadi sejarah buat beliau sekiranya ia benar-benar berjumlah 1 bilion ringgit. Itu saya sebut bahawa komen saya adalah adil daripada seorang menteri besar. Jangan scam, itu saja katanya. Jadi saya tak mahu komen lebih-lebih, nanti kena saman pula katanya. DSAT Group memutuskan akan menyaman Menteri Besar Kedah itu merujuk kepada kenyataan Sanusi pada 7 November lalu ketika sidang media di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah. Pada sidang media itu, Sanusi berharap mana-mana syarikat yang mahu mengambil alih pasukan bola sepak negeri itu supaya benar-benar berkemampuan untuk melakukannya. Kalau ada kemampuan silakan, kita harap dan berdoa dia adalah kemampuan, jangan scam lah. Belum apa-apa lagi dah buat kenyataan macam-macam dah, kata beliau. Macam skamer tak baguslah. Dia tak ada sangkut paut dengan kita, kerajaan negeri, dan dia tak berurusan dengan kita. Dan dia tak perlu kebenaran saya atau ekskusukan. Perlu jumpa pihak peguam KDA, katanya. Sebelum ini, DSAT Group menerusi anak syarikat Masuri Medical Center menyatakan hasrat untuk mengambil alih KDAFC yang berdepan masalah kewangan, termasuk tunggakan gaji pemain serta pegawai. Pemilik KDAFC Tan Sri Muhammad Daud Bakar pada mulanya bersetuju apabila meminta MMC berunding dengan peguam kelab, tetapi kemudian menarik semula pelawaan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan berita paling mengejutkan di seluruh dunia hari ini. Apabila hakim yang mendengar kes Rosmah Mansur untuk saman RM1.62 bilion mengumumkan diri undur diri dari kes 1MDB. Persoalan besar hari ini apabila hakim undur diri dari kes 1MDB ini, adakah Rosmah Mansur akan bebas dari saman RM1.62 bilion? Datin Sri Rosmah Mansur berjaya meyakinkan seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk menarik diri daripada mendengar saman sivil yang difailkan 1MDB terhadapnya yang menuntut RM1.62 bilion atas dakwaan penyalahgunaan dana untuk membeli barang-barang mewah. Memetik dari utusan Malaysia, Hakim Leong Wai Hong bersetuju untuk berundur diri selepas pasukan Rosmah berhujah bahawa hubungan lalu beliau dengan firma guaman 1MDB boleh menimbulkan berat sebelah. Isu yang melibatkan Rosmah dan rakan sejawatnya, Nam Naraindas Daswani atau dikenali sebagai Natasha Mirpuri, kini perlu menunggu pelantikan hakim baharu sebelum perbicaraan dapat diteruskan. Saman itu mendakwa Rosmah dan Nam membeli barang-barang mewah bernilai jutaan ringgit yang diperoleh melalui penyalahgunaan dana 1MDB. Mahkamah kini mengarahkan pengembalian barang-barang tersebut bersama penggantian semula dana yang telah digunakan oleh Rosmah dan Nam. Perkembangan ini menambah lagi drama dalam skandal 1MDB yang masih berlarutan, dengan perhatian kini tertumpu kepada siapa yang akan menggantikan hakim tersebut dan bagaimana langkah seterusnya dalam kes penuh kontroversi ini. Adakah keputusan ini bukti sistem kehakiman yang adil atau satu lagi helah untuk melengahkan perbicaraan? Saudara-saudara sekalian, dengan adanya keputusan yang mengejutkan ini benar-benarlah betul mengejutkan kita semua. Adakah dengan hakim undur diri dari kes 1MDB ini akan menyebabkan Rosmah Mansur bebas dari saman RM1.62 bilion? Saya rasa ini bukan sesuatu yang luar biasa. Rosmah tidak akan dibebaskan dari saman
RM1.62 bilion. Kerana yang akan membebaskan bukanlah hakim semata-mata tetapi juga oleh pendakwaan dan kekuatan kes ini. Apabila Najib telah pun diarah membela diri untuk kes yang berkaitan dengan 1MDB. Jadi apabila ada kes yang sangat kuat, mustahil untuk Rosmah Mansur dapat dibebaskan daripada saman RM1.62 bilion dalam kes 1MDB ini. Walau bagaimanapun, apa pula ramalan dan andaian ataupun pendapat anda semua. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.